أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 5 baris yang ketiga daripada bawah. Surat 5 baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas atau 6 tunjang, yang dinamakan dia akan 6 asas ataupun 6 tunjang dengan rukun iman. Dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas atau 6 tunjang, yang dinamakan dia akan asas ataupun tunjang dengan rukun iman. Sebab rukun itu sendiri maknanya adalah asas ataupun tunjang. Itu makna rukun. Jadi terbentuk iman atas 6 asas, 6 tunjang, yakni 6 rukun. Rukun iman 6 perkara. Ini maklumlah. Rukun iman ada 6 perkara. Terdahulu didatangkan takrif pengertian iman. Takrif pengertian iman, percaya hati, percaya sepenuhnya di hati akan segala perkara yang dibawa datang oleh Rasul daripada pekerjaan agama. Itu iman. Iman at-tasdiq bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenar hati dengan perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Rekah juga kita kata iman adalah percaya hati dengan perkara agama. Iman percaya akan agama, itu iman. Percaya hati akan agama. Kemudian perkara agama ni banyak. Mana perkara agama yang besar-besar, perkara agama yang nyata, yang terang. Bagi orang yang tak belajar banyak pun tahu perkara ni perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul. Ini terima perkara ni. Sebab perkara agama Allah Ta'ala ni 23 tahun disampaikan oleh Rasul, banyaklah jadinya. Tapi perkara agama mana ni? Perkara agama yang besar-besar, perkara agama yang latah-latah, yang semua orang tahu perkara ni adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya percaya sepenuhnya dengan hati akan perkara agama ni. Sebaliknya yang terdahulunya Islam. Islam bezanya adalah terima zahir, akur secara zahir, patuh secara zahir akan perkara agama yang sama juga, yang sebagai orang yang beriman kena terima, kena percaya. Yang bezanya Islam zahir, iman kepercayaan hati masing-masing. Akan apa? Akan perkara agama yang sama. Cuma bezanya Islam zahir, iman hati. Sebab itulah apabila Islam
dan iman ini terimanya akan perkara yang sama, yang bezanya zahir, kemudian imannya adalah hati, maka rukun Islam serta dengan rukun iman adalah perkara yang sama. Masa sebut minggu lepas lah, perkara yang sama sahaja. Tapi yang kita nampak secara sipitah lalunya berbeza. Sebab itulah selepas daripada kita memahami apa dia takrif iman, apa dia takrif Islam, pengertian Islam, takrif iman, pengertian iman, sebelum daripada kita nak pergi kepada rukun tu, sebelum nak cerita kelima-lima rukun Islam, keenam-enam rukun iman, kena mati dulu di asas rukun Islam, asas kepada rukun iman. Baru tak lagi pemahaman kita berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan iman. Asas rukun Islam adalah dua kalimah syahadat. Asas rukun iman adalah percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul. Itu asas dia. Sebelum pergi pada rukun-rukun yang lain. Sebab itulah dalam kitab-kitab tauhid contohnya, sebelum didatangkan berkaitan dengan sifat Allah dan sifat Rasul, terlebih dahulu didatangkan dengan dua kalimah syahadat. Walhal kita mengaji kitab tauhid, kira-kira kitanya adalah untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman. Kita mengaji tauhid sifat 20 contohnya untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman. Tetapi sebelum kitab itu membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, untuk mengesahkan beriman kepada Allah dan Rasul, didatangkan terlebih dahulu akan dua kalimah syahadat. Yang mana dua kalimah syahadat itu asas kepada Islam. Sebab apa? Sebab tak lari antara dua kalimah syahadat dengan pengajian tauhid untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman. Cuma yang bezanya dua kalimah syahadah asas kepada Islam hak zahir. Itu sahaja. Kemudian selepas selesai dalam kitab tauhid membicarakan berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul. Sifat Allah, sifat Rasul ni pula terkandung di dalam pengertian dua kalimah syahadah. 41 sifat terkandung di bawah la ilaha illallah. 9 sifat daripada 50 tu terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu Islam. Kita duk mengaji sifat Allah, duk mengaji sifat Rasul, keluar 50 akidah tu, 50 simpulan iman daripada sifat wajib bagi Allah dan Rasul, sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat harum bagi Allah dan Rasul. Itu pembicaraan iman. Tapi kenapa dikaitkan dua ni? Sebab antara Islam dan iman dia tak cegah dua ni. Tapi cuma didatangkan syahadah asas Islam, pergi kepada 50 simpulan iman. Itu asas kepada iman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Settle situ, barulah ada kitab kita pun sama. Barulah pergi kepada persoalan malaikat, persoalan kitab, persoalan hari kemudian. Ada kitab kita pun sama. Selesai 50 sifat yang berkait dengan sifat Allah dan Rasul, didatangkan 50 ini terkandung di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak lari antara Islam dengan iman. Cuma yang bezanya Islam zahir, iman kepercayaan hati. Akan perkara yang sama. Sebab itulah kita kena faham di asas rukun Islam dua kalimah syahadah. Bila kita mengaku ikrar bahawa Allah Ta'ala je Tuhan kita,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Tuhan kita, maka apa yang Nabi kita bawa, kita akan terima sekaliannya. Sama ada Nabi bawa cerita perkara yang gaib, bab akidah, terima. Sama ada Nabi bawa bab ibadah, terima secara zahir. Bab muamalah, terima sebagai orang Islam. Bab munakahat, terima. Bab janayah, terima. Sebab apa? Sebab dia bawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita aku Nabi adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengaku Allah je Tuhan kita. Allah saja Tuhan kita. Itu asas kepada Islam. Selesai situ baru lagi kepada hak zahir Islam. Zahir semayang, puasa, zakat, itu zahir. Pergi kepada hak zahir. Hak zahir yang membezakan kita dengan orang bukan Islam, semayangnya, puasanya. Adapun dalam bab muamalah, jual beli contohnya, sewa menyewa contohnya, pinjam meminjam contohnya, orang Islam, orang kafir pun ada muamalah juga. Orang kafir pun ada jual beli juga. Orang kafir pun ada sewa menyewa juga. Orang kafir pun ada pinjam meminjam juga. Tapi hak bezanya, hak nyata perbezaan orang Islam dengan bukan Islam, di semayang, di puasa contohnya. Didatangkan pula selepas kemah syahadah asas hukum Islam, bolah nak menyempurnakan Islam, pergi kepada hak zahir kita sebagai orang Islam. Bab munakahat, orang kafir pun nikah juga. Bukan pernikahan orang kafir itu diiktibar. Sebab tu orang kafir masuk Islam, sekelamin itu kena nikah balik dah. Itu iktibar. Jadi pernikahan dia pada masa kafir tu, padahal dia nikah pada masa kafir kan, nikah depan Tuhan dia kan. Dia iktibar. Masuk Islam, kita hukumkan dia sebagai suami isteri. Itu bab munakahat. Tapi hak nyatanya bab ibadah. Lepas tu didatangkan hak membezakan kita ni orang Islam, nyata orang Islamnya semayang, puasa, zakat, haji tu contohnya. Tapi kena mati di syahadah terlebih dahulu baru kita faham kedudukan orang Islam, kena terima sekalian perkara agama. Kemudian barulah pergi kepada kepercayaan, pergi kepada iman. Terima hati, percaya hati akan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Sama dengan hak Islam, hak kena terima tadi, tapi bezanya itu secara zahir. Mati di asas kepada rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, keluar 50 simpulan iman, 50 aqaidul iman. Walaha 50 aqaidul iman berkait dengan sifat Allah, sifat Rasul, hanya baru 2 rukun. Tapi di situlah asas iman. Batu dalam setengah-setengah kitab tauhid sifat 20, hak kecil-kecil. Dalam kitab kita ni lengkap ke 6 rukun iman, termasuk last kalinya beriman dengan hari kemudian, disudahkan dengan surga dan neraka. Dalam kitab kita ni, dalam setengah-setengah kitab tauhid sifat 20 yang lebih kecil, dia hanya datangkan sifat Allah, sifat Rasul saja. Habis 50 sifat ni, habis kitab. Dan mana malaikatnya? Mana kitabnya? Mana malaikat, mana kitab? Dia cukup dah di situ. Sebagai asas sebagai orang yang beriman, bila beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, Rasul cerita bab malaikat, Rasul bawa kitab, Rasul cerita bab kiamah, perkara yang berlaku selepas dari kiamah. Maka sebagai orang yang percaya pada Allah dan Rasul, pasti akan terima semua perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Tapi oleh kerana iman ni
Ini iman ni kira pada kepercayaan, maka rukunnya didatangkan rukun hak berkait dengan perkara raib. Sebab dia membabitkan kepercayaan. Tetapi terima percaya hati ni bukan hanya kepada perkara raib saja. Hati terima sepenuhnya akan perintah sembahyang. Hati terima sepenuhnya akan perintah puasa. Itu iman. Hati terima sepenuhnya akan pengharaman-pengharaman dalam agama. Itu iman. Bukan hanya percaya pada malaikat kita. Tambahan pula, itu kita cerita berkaitan dengan perintah sembahyang puasa datang daripada Rasul. Kita beriman dengan Rasul. Kita berimanlah, hati terimalah akan perkara Rasul bawa. Tambahan pula, perintah sembahyang puasa dan pengharaman-pengharaman yang lainnya ada dalam kitab. Rukun iman yang ketiga. Tetapi bukan sahaja sembahyang puasa terkandung di bawah beriman kepada Rasul, bukan beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kemudian pun duduk di bawah beriman kepada Rasul. Sebab semua tu dibawa datang oleh Rasul. Jadi asas pada rukun imannya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Ini perbezaan antara Islam dan iman. Islamnya lain, imannya lain. Ada Islam yang tidak beriman, ada beriman yang tidak Islam. Cuma apabila diitlaqkan, dikata orang Islam, yakni orang Islam yang beriman. Apabila diitlaqkan orang yang beriman, orang yang beriman yang Islam. Tapi kalau didatangkan orang Islam yang beriman, orang Islam terima zahir, beriman, percaya hati. Itu beza dia. Orang Islam yang tidak beriman, hanya orang munafik. Orang Islam zahirnya dihukum Islam, tapi di sisi Allah dihukum kafir. Orang Islam yang tidak beriman. Tetapi apabila diitlaqkan, dikata orang Islam, yakni orang Islam yang beriman. Contohnya diitlaqkan Islam, yakni orang Islam yang beriman adalah syarat untuk sah tiap-tiap ibadah yang terhenti atas niat. Mana ibadah yang terhenti atas niat? Sembahyang, puasa, zakat, haji, itu ibadah yang terhenti atas niat. Maka syarat sah yang pertamanya dalam kitab fiqh ditulis Islam. Kita buka kitab fiqh, syarat sah yang pertama Islam. Islam saja, tidak disebut pun iman. Apabila itlaq Islam, Islam yang beriman. Berbeza dengan Islam syarat wajib. Itu lain sikit huraian dia. Islam syarat wajib. Nak wajib sembahyang puasa, syarat yang pertama Islam, orang Islam. Tapi di Islam di situ tidak kait dengan beriman. Islam walau hukman dia panggil, walau hanya pada hukum sahaja dia orang Islam, walaupun di sisi Allah dia bukan orang beriman sekalipun, tetap ada kewajipan sembahyang puasa atas dia. Contohnya kita ni Islam yang kita warisi daripada ibu bapa. Bila ibu bapa kita Islam, maka anak-anak tu dihukumkan sebagai orang Islam. Walaupun Islam pada nama, Islam baka, Islam keturunan sahaja, tak ada gapo-gapo pun. Ilmu Islam pun tak ada, amal Islam pun tak ada. Tak ada gapo satu. Tak ada bab iman pun tak ada. Bab Islam pun amanah halal. Tetapi apabila dihukumkan sebagai orang Islam, maka kewajipan agama ni kekal sampai ke mati kepada dia. Walaupun di tengah tu tiba-tiba dia isytiharkan bahawa dia keluar daripada Islam,
hak diwarisi daripada ibu bapa dia, sekalipun kekal kewajipan agama kepada dia. Maknanya kalau kemudian dia bertaubat, dia kembali balik kepada Islam, dia kena qada semua ibadat yang dia tinggalkan pada masa dia tak terima pun Islam tu. Sebab apa? Apabila dihukumkan sebagai orang Islam, kewajipan yang ada atas batang tekak dia. Walaupun kita tengok dia tak ada apa-apa Islam pun di dia ni. Tapi bila hukum di Islam sebab mak ayah di Islam, kewajipan ni ada atas batang tekak dia. Dia tak sama dengan anak orang kafir. Tu tak ada hukum apa-apa. Bila dimasuk je Islam, yang terdahulu tak ada kena-mena dengan dia. Gitu je lah. Itu Islam syarat wajib lah. Tapi pergi pada Islam syarat sah, Islam yang sebenar-benar. Siapa Islam yang sebenar-benar? Islam bil fa'li, dia kata. Islam yang sungguh ti. Siapa Islam yang sebenar-benar? Islam yang beriman. Terlekai Islam yang beriman. Barulah sah sembahyang puasa orang Islam yang ada akidah. Orang Islam yang berpegang dengan akidah yang sebenar. Bukan hanya Islam gitu saja dak. Sebab itulah nak sah sembahyang puasa, nak sah di Mekah, bukan hanya pastikan syarat rukun sempurna saja, bukan. Kita faham ni, nak sah sembahyang, pastikan syarat rukun sembahyang sempurna. Betul tak? Pastikan syarat rukun puasa sempurna. Pastikan syarat rukun wajib haji sempurna. Itu sebahagiannya untuk sah sembahyang puasa haji. Tapi bukan setakat itu sahaja, nak sah sembahyang puasa haji, Islam yang beriman. Islam yang beriman. Jikalau nyata kemudian kita orang sembahyang puasa ni, hak hukum fiqh dia clear, hukum fiqh comel, sembahyang kita hukum fiqh comel, puasa kita hukum fiqh comel, haji kita pun hukum fiqh comel, nyata kemudian pegangan kita tu pegangan yang kufur, pegangan yang kafir, sembahyang puasa haji terdahulu tidak sah, wajib ditunaikan kembali. Bukan hanya nak sah sembahyang puasa hanya mengaji fiqh saja, bukan. Sebab itulah fiqh duduk ilmu nombor 2. Ilmu yang pertamanya untuk mengesahkan enam rukun terlebih dahulu. Nyata kemudian pegangan salah, pegangan yang kafir lah. Kalau pegangan Mu'tazilah tidak dihukumkan kafir, dihukumkan fasik, lagi mubtadi', dosa besar, lagi pegangan yang bid'ah yang sesat, tapi tidak dihukumkan kafir, maka sembahyang puasa itu sah lah. Ini hak dihukumkan kafir, kena qada balik sembahyang puasa haji tu. Haji tu tak ada lagi hak kewajipan sekali seumur hidup. Itu kita secara persendirian nak sah sembahyang kita, Islam yang beriman. Kemudian mengaji molek dia punya syarat rukun sembahyang. Islam comel, iman comel, syarat rukun tak mengaji, faham tang lain pula. Cuma di antara syarat untuk sah sembahyangnya Islam yang beriman. Tapi nak sah sembahyangnya kena sempurna syarat-syarat yang lain pula. Taharah kena sempurna rukun-rukun dan syarat bagi tiap-tiap rukun. Tapi di antara syarat untuk sah ibadah kita sembahyang puasa adalah Islam yang beriman. Ini kita sendiri sama telah pula kalau kita jadi driver pula. Contoh sembahyang, kita jadi imam contohnya. Hak tu lagilah besar. Kena pastikan kita ni selain daripada sembahyang tu comel, dengan syarat rukunnya comel, dengan taharahnya sempurna. Yang pertama-tama sama juga, pastikan syarat yang pertama, syarat sah yang pertama, Islam yang beriman tu lengkap. Islam yang beriman tu lengkap. Sehingga kan kalau nyata kemudian imam sembahyang tadi tu berpegang dengan akidah yang kafir, selain daripada imam tu sendiri wajib kena qada balik sembahyang, sekalian makmum pun wajib kena qada juga sembahyang.
walaupun kesalahan pegangan imam tadi ni kesalahan yang tersembunyi sekalipun. Kalau kita ngaji fiqh, kesalahan imam yang tersembunyi, contohnya hadas kecil. Imam berhadas kecil, dia lupa air semayang tak diambil, ataupun air semayang ada tadi tapi air semayang dia tak ada dah, batal. Dia tak ingat nak ambil semula, dia semayang siap Allah, ketuk dah tadi, tak ambil mula air semayang. Ini kesalahan, tapi kesalahan yang tak nyata. Maka makmum tak ada apa-apa, makmum sah. Imam dia kena ambil semayang semula. Sebab apa? Kesalahan yang tersembunyi, yang tak nampak. Dan perkara ni pula bukan kita kena usul tu imam. Tu imam nak semayang tu wuduk, ambil kedak lagi tu. Mana wajib kedak lagi tu. Misalnya, tu bukan kita nak kena usul tu. Kalau nyata salah ke ni, salah kemudian tak ada apa-apa makmum. Makmum semayang tu clear dah. Tapi makmum yang tidak masbuk lah. Kalau makmum yang masbuk, ada satu rakaatnya contohnya, Fatihahnya hanya dibaca separuh lagi tu kiraan dia ditanggung oleh imam sebab kita masbuk. Nyata kemudian imam tidak ada wuduk, imam tidak sah sembahyang. Adakah imam yang tidak ada wuduk, yang tidak sah sembahyang tadi ni boleh tanggung Fatihah kita? Boleh lah. Tapi kita kira tadi tak kita masbuk, imam lah tanggung baki Fatihah kitanya. Iyalah sepatutnya kita lah. Dan nyata kemudian imam wuduknya tak ada, boleh tanggung Fatihah kita? Tak boleh tanggung. Berarti Fatihah kita hanya ada segerak, rukun tak cukup. Semai pula juga tapi kalau kita ni muafiq, ada masalah lah. Sebab apa? Itu kesalahan tersembunyi. Berkaitan dengan kesalahan pegangan pun tersembunyi juga. Pegangan yang kafir tersembunyi. Dan ini pula benda yang kita tak kena nak tanya, ni nak usul. Tapi ni lain. Bak ni bak asas. Walaupun pegangan kafir tersembunyi, tapi ni asas. Tetap kena qada balik juga makmum. Walaupun kesalahan itu tersembunyi sekalipun. Lepas tu macam mana nak memastikan? Nak memastikan itu selain daripada diri sendiri itu tetap ada. Bagi pihak yang nak melantik, pihak yang nak melantik di waktu muduga, di waktu ujian, di waktu periksa, jangan duduk periksa bab semayang saja. Jangan duduk periksa bab awak dari tu imam, baca Fatihah sekali, baca surah nak dengar. Bukan setakat nak periksa macam mana hukum fiqh awak mengaji setakat mana, bukan. Kena periksa juga bab akidah secara kasar, macam mana bab pegangan untuk mengesahkan beriman kepada Allah tu setakat mana, nak sah beriman kepada malaikat tu setakat mana, nak sah beriman kepada kitab tu setakat mana. Terutama sekali untuk sah beriman dengan qadar dan qada tu. Ni kena periksa molek lah. Sebab apa? Sebab bila dilantik menjadi imam, dia menjadi imam sampai bila-bila, ikut tempoh yang diberi itulah. Kena pastikan. Sebab apa? Sebab nak sah sembahyang bukan bacaan Quran comel saja, bukan fiqh comel saja, bukan. Syarat sah sembahyang pertama, Islam yang beriman. Sama telah pula kalau dinakui kebenaran untuk menyampaikan agama. Itu lain pula tu. Kebenaran untuk menyampaikan agama. Tauliah mengajarlah. Yang mana yang pertamanya dia punya peraturan tauliah mengajar ni, ayat dia dah ingat dah. Bukan maksudnya kena akidah Ahlussunnah wal Jamaah lah kita. Maksudnya tidak boleh menyampaikan ajaran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tu. Bukan kita ayat dia. Tidak boleh menyampaikan pengajaran yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang mengajar. Itu dia punya undang-undang yang pertama. Daripada masa nak waktu menduga dengan selepas selesai pun, itu yang pertama. Tidak mengajar pengajaran yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi dalam temuruga mengajar tu, yang pertama-tama nak kena tanyanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu hak tanggungjawab bagi pihak berkenaan. Tanya bab akidah, tanya bab ayat-ayat mutasyabihah. Macam mana huraian? Cuba hurai. Ayat summastawa 'alal 'arsy, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa contohnya. Summastawa 'alal 'arsy. Macam mana? Cuba hurai. Temuruga tu lah. Sebab untuk memastikan bahawa orang yang menyampaikan agama, peraturan pertama tu memastikan bahawa mengajar bertepatan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa? Segala-galanya asas adalah pergi kepada akidah, pergi kepada iman, pergi kepada usuluddin, tapak agama. Itu perkiraan kita ni. Islam zahir, tetapi perkiraan yang paling besar adalah iman. Apabila ada iman, Islam dan ihsan akan bernilai. Islam dan ihsan akan bernilai jikalau sempurna iman. Jikalau sah iman, barulah ini bernilai Islam dan ihsan. Sama telah perkiraan ketika nak mati, iman. Perkiraan barzah, iman. Perkiraan mahsyar pun iman. Syarat untuk syurga pun iman. Syarat untuk tidak kekal neraka pun iman. Syarat untuk tidak kekal neraka, iman. Syarat untuk syurga, iman dan beramal soleh. Itu syarat untuk syurga, iman dan beramal soleh. Syarat untuk selamat daripada kekal neraka, iman. Perkiraannya adalah iman. Asasnya adalah iman, akidah. Tapi iman akidah ni masing-masing kena pelihara diri masing-masing. Sebab ni pegangan. Hak zahir kita tak boleh nak nilai. Contohlah kita kata, kalau bab qada dan qada, zahir percakapan, kita cakap-cakap harian kita ni, buat tu jadi, buat tu jadi, makan tu jadi, buat ni jadi. Pegangan kita ni hak jadi tu semua Allah buat. Tapi percakapan kita ni asbab zahir. Pegangan masing-masing lah. Tapi kita nilai orang Islam yang bercakap adab tadi ni, makan ubat contohnya lah, buat misal paling sensitif, obat lah. Makan obat ikut jadual, ikut peraturan, maka stabil, darah stabil, kecil manis. Terpegangan macam mana? Apabila dia orang Islam, semayang bang tak tinggal, penilaian kita ni, dia hanya bercakap adab sahaja, bukan pegangan. Qarinah tak dia, dia orang Islam, dia semayang, dia puasa. Orang semayang, orang puasa, pastilah dia melengkapkan syarat sah yang pertama, orang Islam yang beriman. Takkan orang semayang puasa dia berpegang bahawa obat tu bekas. Tak mungkin, sebab orang nak semayang, dia mesti memastikan bahawa syarat sah dia lengkapkan. Itu syarat sah yang pertama tu, Islam yang beriman. Dia cakap kata makan obat, maka kita kira itu hanya percakapan zahir. Pegangan orang Islam yang beriman, yang semayang puasa, pastilah dia berpegang segala yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba semayang adab, mengajinya tidak, apanya tidak, kita nak nilai tu. Apa? Diri masing-masing. Kita ke mana pun dicakap seumpama tu, nilai yang kita oleh kerana dia orang Islam, itu hanya cakap adab, bukan pegangan. Tapi kalau orang kafir cakap, orang orang kafir tu cakap, tak ada benda tu, hak tu memang benda tu lah, bukan? Tak ada pelik lah dia orang kafir. Tapi oleh kerana dia orang Islam zahirnya, maka kita nilai percakapan dia hanya percakapan sandar pada sebab zahir, itu bukan pegangan. Tapi sebenar-benarnya diri masing-masing.
Ini iman. Ini akidah. Sebab kita biasanya kalau baca bab pekoh lah. Kalau nak cerita bab semayang kau, kita main semayang je lah. Kalau nak cerita bab puasa kau, kita cerita puasa lah. Yelah, ditajuk kata kalau bab semayang tajuk taharah, kita cerita bab taharah lah. Tapi kalau kita mula dengan tajuk syarat wajib, syarat sah, syarat sah tu kita kena kemah molek lah. Sebab taharah pun di antara syarat sah juga. Suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, suci daripada najis, itu tak syarat sah semayang juga. Tapi syarat yang pertama tu Islam yang beriman. Dia datang ke Islam saja. Tu kena faham. Bila datang ke Islam yang beriman. Sebab kita kadang-kadang fahamnya nak sah semayang ngaji fiqh saja. Tauhid tak ngaji. Tak kena lagi tu. Tauhid ini tak ngaji. Kadang-kadang nak sah semayangnya setakat pergi betul Fatihah, pergi betul tahiyat aja. Setakat nak sah semayang pergi betul Fatihah, pergi betul tahiyat saja. Ataupun tak adilah, nak sah semayang setakat ngaji kitab fiqh je. Dah. Nak sah semayang syarat yang pertama Islam yang beriman. Iman tu penting. Islam kita terima daripada mak ayah kita, kemudian secara zahir kita terima segala ketetapan agama Allah Subhanahu wa taala, berarti Islamlah kita ni. Senyap tak bunyi apa satu dia ni. Tapi mak ayah tu Islamlah dia ni. Walaupun tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada beza pun dengan orang yang bukan Islam. Tak ada beza. Tapi oleh kerana mak ayah dia Islam, dan dari segi percakapan dia pun tidak pernah bercakap dengan perkataan yang membatalkan Islam. Dari segi perbuatan pun tak pernah dibuat benda yang membatalkan Islam. Islamlah dia ni. Itu je Islamnya. Tak warisi daripada ibu bapa. Tapi iman ni berkait dengan kepercayaan. Iman berkait dengan kepercayaan. Iman tidak boleh warisi. Iman tidak boleh warisi. Sebab tu terkadang bukan kata hak saning ni okey macam tinggal agama lah kita kira. Tapi kita tak katalah dia keluar agama, tetap hukum dia sebagai orang Islam. Sampai masa dia mati, fardu kifayah kita kena tajhizkan jenazah dia tu, sempurnakan jenazah dia tu. Jenazah siapa? Jenazah orang tu mayang bang tak pernah. Kerja dia judi je siang malam. Dia mati, fardu kifayah kepada kita uruskan jenazah dia. Sebab tetap hukum dia sebagai orang Islam. Tapi macam mana dia dengan Tuhan? Kita tak tahu tu. Itu wa hisabuhum 'ala Allah. Perkiraan tu sisi Allah Taala kita nilai tu. Kalau kita takutnya semayang bang cukup sempurna lengkap zahir. Tadilah dengan pekohnya comel. Hukum hakam pekohnya comel. Tiba-tiba bak pegangan tak heran. Ni hak banyak di akhir zaman. Ni nanya. Semayang puasa tak pernah tinggal. Siap semayang sunat, semayang puasa sunat laginya. Buat ibadat, pak ibadat. Tapi hak bak pegangan tak heran. Ni kadang-kadang hak tu tekan bak pegangan. Dalam kitab-kitab tu ada tulis akhir zaman ni terkadang maknanya bak pegangan ni tak heran, bertuahlah orang yang mementingkan bak pegangan. Ni kita boleh tengok sekeliling kita lah persoalan pegangan. Kadang-kadang setengah-setengah tempat tu kitab fiqh 2-3 pautir kitab fiqh. Banyak kitab fiqh. Kitab tauhid satu pun tak ada lagi. Tapi kita nak kata mana sebab dia kata ketika kita jemput ustaz main mengajar, kita minta dah dia kata. Tempat kita ni tak ada lagi hak mengajar tauhid 420 ni. Kalau boleh nak minta ustaz lah baca tauhid 420 nya. Tiba-tiba ustaz tu serendar. Nak kata kan? Oh saya minta maaf kalau hak tauhid 420.
saya kurang sikit. Mana dia kata kita minta dah. Kita minta dah. Sebab kita nak cukup juga kata dia. Kata dah dia serenda. Kata mana? Ikut ustaz ayat gitu. Dia Kelantan lain. Kelantan, contoh ni contoh. Ni saya jumpalah. Kelantan ni luar. Atau sudah kata pula ustaz royak. Kita pergi kat Kelantan tak ada pun pesen tu. Ni kita cari umum je ni. Dia kalau ustaz yang mengajar tauhid usuluddin ni tak boleh mengajar. Tak boleh mengajar ni mungkin dia uzur ke, dia berpindah ke. Dia sebelum cari ustaz, dia letak dulu. Saya nak cari ustaz yang boleh kati baca sifat 20. Bukan dia jemput ustaz dulu, ustaz sifat 20 ni. Tak jadi gitu. Panggil dulu mari, lepas tu minta sifat 20. Tak boleh. Lepas tu kan kita nak suruh dia balik. No. Balik ustaz mari sekali dah. Balik aku cara lain. Tak kat jadi gitu. Akhirnya tauhid ustaz lagi faham kat mana pun. Dia tak sepatut dia buat syarat dulu. Syarat yang pertama. Ni, temu duga kan tau. Muga. Mana kita nak cari gati ni, syarat yang pertamanya yang boleh gati kelas sifat 20. Apa tu? Barulah cari ustaz. Bukan cari ustaz dulu, jumpa apa tu? Ustaz sifat 20 ni. Saya minta maaf. Minta maaf. Kita panggil dia. Dia pun bawa cara dia lah. Ikut kitab yang nak baca. Dia cari dulu. Mana mari tu tak cukup syarat. Nak supaya baca kat tauhid sifat 20. Waktu setengah-setengah tempat di Kelantan. Di tempat kita ni gitulah. Tu. Kemudian pula tauhid ni dia kena halus. Dia sekarang ni ada orang masuk dalam FB tu. Perkataan Baba Ismail sepanjang. Tauhid ni umpama berjalan atas latar yang licin. Orang yang mengaji tauhid dah pun kalau cakduh boleh glosor, boleh tergelincir. Ada orang masuk dalam FB perkataan tu, dia ambil mana tak tahulah. Memanglah tauhid ini dihalus. Terkadang orang yang belajar dah pun kalau dak kemah molek cakduh contohnya lorat boleh tergelincir. Orang hak belajar cari khusus dah. Sebab itulah ilmu tauhid, orang yang nak mengajar dia mesti kena kemah, kena mahir. Bukan membaca sendiri. Sama ada tauhid tu kaedah sifat 20, sama ada tauhid tu kaedah uluhiyah rububiyah ke, dia mengaji biar hadam sungguh. Hak nak mengajar. Tiba-tiba nak baca tauhid sifat 20, belajar ke tidak? Saya pakai baca sendiri je, jangan. Dia nak baca tauhid uluhiyah rububiyah, tapi dia belajar ke tak? Khusus dalam bidang usuluddin tu, tak. Dia hanya membaca, jangan. Tambahan pula, tauhid kita bukan tauhid sifat 20. Tauhid kita bukan uluhiyah rububiyah. Tauhid kita direct kepada tauhid Quran dan hadis. Tu kena ada belah-belah ilmu. Tu kena alim besar. Untuk direct tauhid kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hanya Quran pandai terjemah je, jangan. Tu. Mana orang yang mengaji dalam bidang usuluddin dah sekalipun tak cermat boleh tergelincir. Ini takut agama simple sahaja. Bukan jadi takut agama, bukan. Tapi kena cermat. Sebab akhir zaman terkadang agama hanya tinggal pada zahir sahaja. Semayang, puasa, buat ibadat tu, buat ibadat ni zahir. Rupa agama tersegang indah. Kalau kata masjid kok tersegang indah. Maknanya tersegang indah, tapi usul agama, apa agama? Itu kena amati moleklah. Bab akidah pelihara diri masing-masing, akidah masing-masing, kemudian akidah keluarga kita lah. Tu tetap dah tu, itu tanggungjawab kita, tugas kita.
Pastikan kita ni orang Islam yang beriman. Islam tu tak dah kita warisi daripada mak ayah. Kita warisi Islam dan mak ayah. Satu laginya Islam yang beriman. Kena faham dia punya takrif Islam dan iman. Rukun dia kena faham molek. Terutama sekali hak berkait dengan rukun-rukun iman. Hak 6 perkara, 6 asas, 6 tunjang. Sebab rukun iman adalah rukun hakiki. Rukun yang sebenar-benar. Dia kalau tidak ada satu daripada 6 rukun, maka tidak sah iman. Kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun zahir Islam, ihsan, comel sekalipun. Itu berkait dengan iman ke-6. 6 asas iman, tunjang iman yang dinamakan dengan rukun iman. Yang pertama, percayakan Allah. Maknanya mengaku putus dalam hati seseorang dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.